guna G ke, guna Google account biasa, Gmail biasa ke, kena pastikan. Kalau tak nanti susah lah. Kalau saya memang akan pastikan guna account G ni. Okay, ni sebenarnya cara-cara yang kita gunakan melalui Jamboard. Okay, yang pertama nanti kita akan tengoklah sama-sama Pertama kita akan buka Meet dulu, macam tadi cikgu-cikgu semua dah buka Meet. Okay, lepas tu sama ada kalau kita tak ada Jamboard lagi, kita kena klik lah bawah. Okay, contoh kat sini. Okay, nampak kan saya punya ni? Okay, contoh kat sini kita kena apapun kita kena carilah. Kalau tak ada Jamboard lagi, kita boleh tengok kat sini, kat 3 bawah ni. Bawah kanan ni ada perkataan whiteboard, open a jam. Kalau cikgu klik ni, maksudnya, okay, contoh, tengok. Okay, kalau cikgu klik ni, dia akan keluar. Satu, start a new whiteboard. Satu lagi, choose a drive. Saya ni. Okay, start a new whiteboard ni, contoh kita akan klik. Dia akan keluar macam ni. Nak share ke tak nak? Dia akan bagi tahu terus siap-siap. Kalau dalam ni saya dah ada share sebelum ni. Okay. Sama ada nak jadikan dia sebagai viewer saja ataupun boleh tukar jadi editor. Okay. Kalau ni lah maksudnya saya try anyone. Okay. Saya biar dia sebagai view saja. Okay. Okay, tapi sebab tadi saya dah tekan yang saya okay, sekejap macam ni. Kalau tadi, sekejap saya buka chat. Sekejap. Kimi, stop presenting weh. Kenapa ni? Okay. Kimi, stop presenting ni. Dengar Din, apa Din? Kau tengah present kau punya window tu, semua orang nampak. Kau tengah buka WhatsApp tu. Macam nak buat tu? Alamak Kejap. Stop present, Ustaz. Stop present. Kejap. Alamak. Okay. Dah. Okay, nanti kalau macam ni, okay, dah nampak sini. Sini maksudnya dah ada berapa orang ni kat atas ni. Kak Fadina, Cikgu Nuraida, Cikgu Hashimah, Cikgu Faiz, semua dah ada kat sini. Okay, adalah nanti kalau dah dapat, okay, maksudnya semua yang dapat tadi dapat tengok sebab saya jadikan view saja, dapat tengok saja. Tak dapat nak conteng-conteng dalam ni. Okay, sekarang saya sekejap Okay, saya pangkal dulu yang ni Saya nak tunjuk sikit je dulu. Lagi. Wani kena klik present balik. Kejap. Okay, kita mula balik. Okay, macam ni. Okay, tadi inilah tadi yang saya nak bagi tahu yang klik bawah kanan tadi ada perkataan a whiteboard tadi kan. Whiteboard tadi boleh klik whiteboard akan keluar tadi sama ada nak pilih whiteboard baru ataupun kalau kita dah ada Jamboard, kita dah pernah buat Jamboard, kita boleh
pilih saja Jamboard yang kita dah buat. Kalau macam saya memang akan terus macam ni, Google Jamboard ni. Okay, saya akan, saya lagi senang bagi saya klik terus jamboard.google.com ni. Okay, ini cuba tengok kat tepi kanan ni. Kanan atas ni, ini Google account saya yang Gmail, account biasa, bukan account guru. Jadi kalau saya akan pastikan dulu saya buka account guru saya. Okay, nanti dia akan keluar Jamboard yang di save dalam drive guru. Okay, macam ni. Kalau tadi lain kan? Kalau tadi ni saja. Lepas tu kalau ni okay, jadi nanti kalau saya dah pernah buat Jamboard ni, maksudnya waktu nak mula kelas, saya tak perlu klik start a new whiteboard. Saya akan pilih terus siap-siap Jamboard yang saya dah buat. Okay? Macam tu. Okay. Ini contoh-contoh yang murid hantar, yang saya buat. Okay. Lepas tu, ini kalau daripada Meet, yang bawah ni daripada Meet. Okay, ini kalau, ini kalau kita dah siap-siap buat, okay, saya dah tak perlu dah klik whiteboard tadi, klik bawah kanan. Daripada Meet ni, saya terus klik yang saya dah buka ni, dekat window yang saya dah buka, saya terus klik present now. Macam tadi Ustaz Hakimi klik present now kan. Nanti cikgu-cikgu kalau dah ada Jamboard sendiri, daripada tengok sebelah ni ada Meet, ada Jamboard kan, banyak ni. Okay, tekan Meet, tekanlah cara nak present ni. Okay, sekarang ni saya tengah present. Kalau tadi ada perkataan present now, dekat tempat cikgu mesti ada perkataan present now. Okay, present now sama ada cikgu nak pilih klik a window ke, klik apa lagi satu tu saya tak ingat. Tapi kalau saya terus pilih klik a window, sebab bila window ni kita akan share semua yang ada dekat window kita. Murid akan nampak semua. Ni lah kalau saya buka ni WhatsApp ni, murid pun akan nampak WhatsApp saya. Okay. Kenapa saya pilih klik a window ni? Sebab nanti murid akan tanya, cikgu lepas ni nak tekan apa, jadi senang. Bila saya share a window, dia akan nampak ni semua. Senang kita nak bagi arahan kepada murid. Okay, macam tu. Okay, dah klik a window, macam tadi lah kita akan dapat balik apa Jamboard yang kita nak guna. Okay, sekarang ni saya tengah guna Jamboard ni lah, Ladakh Jamboard. Okay. Jadi, bila sekarang ni saya tengah buka, cikgu-cikgu hanya nampak tanpa boleh buat apa-apa. Okay, sekarang saya nak share, tengok Okay, sekarang untuk pastikan kita nak jadikan murid kita aktif, kita kena share. Kita kena share, jadikan kita editor. Okay, tengok. Klik share ni, cari perkataan share. Share ni biasanya ada di atas kanan. Okay, klik share. Okay, saya terangkan dulu. Kalau ni kita kena dapatkan link. Bila kita nak share, kita kena dapatkan link. Link ni adalah pilihan dia nanti. Dekat link nanti kita kena pilih mereka nak jadi viewer saja ke atau editor. Lepas tu copy, paste, lepas tu murid akan klik untuk buka. Okay, sekarang saya try kat cikgu-cikgu semua. Kita share, saya tekan share ni. Okay. Okay, nampak tak ni? Ini semua, kalau saya add satu-satu satu-satu email address cikgu, cikgu yang ada email address dekat saya add ni sajalah yang boleh edit. Okay. Tapi sekarang ni saya nak kat sini kita boleh tekan, kita boleh tukar. Okay, nampak ni. Kalau kita ni viewer sahaja. Kalau kita terus copy, mereka ni semua akan jadi viewer. Tapi saya nak aktif, okay, cikgu-cikgu saya akan jadikan editor. Tapi cikgu jangan buat apa-apa tau, saya present dulu ni. Nak tunjuk, nanti ada bahagian yang cikgu akan buat sama-sama. Ni cikgu kena dengar saja dulu. Samalah masa dalam kelas, kita kena pesan kat murid, jangan buat apa-apa. Jangan conteng, jangan padam. Okay, tengok saja, dengar saja. Okay, kalau ni anyone in this group with this link can edit. Okay, jadi
saya copy, saya tak nak, kalau tadi saya tak nak letak email address, jadi saya copy link ni. Saya pastikan macam ni saja, editor, okay, copy. Dan terus pergi kepada, lepas copy pergi paste. Paste dalam chat. Okay, pergi dekat chat. Okay, nampak kan chat saya ni? Okay, pergi kat chat. Okay, paste. Mana paste? Macam tu. Okay, dapat tak? Semua orang dapat ni kan? Okay, bila dapat, murid akan dapat. Okay, hari ni cikgu-cikgu jadi murid-murid saya lah. Jadi cikgu-cikgu akan klik Jamboard tu. Maka keluarlah sama macam yang saya present ni. Okay, boleh klik, jangan takut, klik. Okay, akan keluar sama. Dah klik, tengok sahaja, jangan buat apa-apa. Macam tu lah kita kena terangkan kat murid. Tengok saja dulu, jangan buat apa-apa, jangan tekan apa-apa, tengok saja. Ulang-ulang banyak kali tu. Kalau tak, habis lah cikgu. Okey, saya teruskan Jadi bila murid dah buka tu, tadi kita dah jadikan dia sebagai editor. Okey, maksudnya semua murid akan boleh buat apa sahaja dalam Jamboard yang cikgu bagi tadi. Okey. Kalau cikgu bagi sebagai viewer, murid tak boleh buat apa-apa. Kalau setakat murid jadi viewer tu, baik saya guna PowerPoint. Jadi kita gunakan murid sebagai viewer supaya dia boleh buat ni aktiviti dalam whiteboard kita. Okey. Okey, sebenarnya daripada klik a window ni tadi, daripada window ni sendiri, kita sebenarnya boleh bincang jawapan murid dalam GC. Okey. Jawapan murid dalam GC lah, tak semestinya, sebenarnya tak semestinya jawapan murid dalam dalam Jamboard saja yang kita boleh share. Jawapan murid apa-apa saja dalam Google Form ke, dalam dokumen ke, semua boleh share selagi kita tekan klik a window ni sebab kita nampakkan kepada murid apa yang kita sedang tengok. Okey. Jadi kalau dalam GC ni macam biasa, cikgu kena ada buka akaun kelas GC cikgu, lepas tu buat assignment, klik add Google Drive, pilih Jamboard yang cikgu dah buat, lepas tu setkan make a copy for everyone. Make a copy for everyone ni murid akan dapat seorang satu. Okay, seorang satu Jamboard. Murid akan dapat seorang satu Jamboard dan mereka akan conteng sendiri, tulis sendiri tanpa ada gangguan daripada orang lain. Okay, maksudnya kalau ada 30 orang murid, 30 orang murid akan dapat Jamboard dan mereka tulis tanpa ada orang lain kacau. Okay. Tapi kalau macam tadi saya share satu Jamboard yang sama kepada semua orang. Maksudnya semua orang boleh kacau Jamboard saya ni. Okay. Jadi kemudian bila murid dah jawab, dia akan turn in macam biasa, turn in 2 kali, tekan klik 2 kali turn in, lepas tu cikgu akan semak. Cikgu semak, macam ni lah, waktu ni lah cikgu akan buka jawapan murid dengan cara klik a window ni tadi. Okay. Kita teruskan lagi. Okay. Ni nanti kemudian kalau dalam GC ni saya akan tunjuk kemudian ya. Okey, persediaan penting. Pertama sekali apa-apa pun kita kena kenalkan semua fungsi kekunci kepada murid ni. Kekunci yang ada dekat tepi ni. Inilah, ni highlighter. Okay, saya suka guna highlighter sebab highlighter ni tulisan dia macam ni lah, besar, tebal. Okay, boleh pilih ni je warna yang dia ada. Sebab kita guna yang percuma, kalau kita guna yang beli lagi banyak lah. Okay, kalau tulisan dia pen ni halus saja. Okay, contoh ni. Ni kecil je tulisan dia. Okay, ini pemadam. Okay, pemadam ni padam. Cikgu kena ingatkan banyak kali dekat murid. Jangan padam, jangan tekan apa-apa. Dengar saja dulu. Okay, macam tu kalau tak nak murid buat apa-apa.
Okay, sebab kadang-kadang ada murid ni, dia dalam diam je, dia tak tanya, tak apa, tapi dia dah klik, hilang semua. Tengah-tengah mengajar, hilang ni perkataan-perkataan ni. Okay, ini untuk kita tukarkan kedudukan lah, contoh macam ni. Ni, tukarkan kedudukan dia, nak tunjuk. Okay, ni stiker. Okay, sticky note ni, tulislah apa-apa nak tulis. Ni lah, ada 3 sticky note kat sini. Ni yang paling bestnya kat sini lah, paling senang nak cari image. Okay, carilah image apa nak cari, sama ada nak upload dari komputer cikgu ataupun nak Google Image. Kalau kita dalam kelas, kita akan gunakan ni, Google Image Search. Okay, Google Drive. Ni kalau Google Drive cikgu buka account buka account G, cikgu akan keluarlah semua Google Drive dari account G. Okay. Lepas tu ini ialah circle ni, buat apa circle ni? Buat circle lah. Okay, saya tak guna circle ni. Okay, ini untuk type. Ni biasanya bila kita nak minta murid tulis jawapan, kena type lah macam biasa. Cumanya dia tak boleh copy macam biasa kan, kita dah type semua ni copy paste. Kita kena highlight kan. Ini tak tulis. Okay, contoh saya tekan, ni kena bagi tahu juga. Kenapa nanti cikgu tak boleh type pun ni dah tekan, tak boleh. Cikgu kena bagi tahu. Kena tekan edit. Ni pun kena ajar lah dulu. Pertama kali ajar, biasa murid terus dapat tahu ni. Okay, tekan ni semua. Lepas tu kalau nak copy ke, copy kena klik. Tapi biasa murid tak buat copy ni, cikgu dia akan buat. Okay, copy paste macam biasa. Copy, paste kena tekan lagi sekali. Okay, paste balik. Mana paste? Hilang. Tak apalah, nanti boleh buat. Okay, ni saya delete dulu. Okay, ini laser ni untuk cikgu tunjuk waktu mengajar. Okay, persediaan penting. Kena tahu. Macam tu, nanti hilanglah laser tu. Okay, lagi satu. Inilah kunci ni semua dikenalkan semasa kita buat PDPC. Okay, waktu sambil-sambil kita mengajar, kita kenalkan murid. Okay, contoh nanti kalau saya, okay, nanti kita akan tunjukkan cara ni. Okay, lepas tu cikgu perlu bersedialah dengan arahan yang jelas, arahan yang berulang-ulang. Okay, cikgu kena bersedia kalau murid klik clear frame. Okay, kalau murid klik clear frame macam ni, dia klik, hilang. Okay, jadi kita kena back balik lah cepat-cepat. Macam tu. Okay, lepas tu semua objek dalam Jamboard ni bergerak-gerak. Nanti adalah murid yang senyap dia bergerak. Sebenarnya cikgu boleh tahu siapa yang gerakkan tu sebab nanti akan keluar siapa kat sini. Dia keluar lah, tapi sebab dia kecil sangat tak nampak. Okay, situasi macam-macam lagi lah, jadi cikgu kena sabar. Jadi untuk pertama kali sebab tu kita kena bersusah-susah dahulu, kita kena bersedia. Memang akan ada hilang-hilang semua tu. Okay, ni contoh aktiviti dari buku teks. Okay, cari kata nama am yang terdapat dalam petak bersilang. Kalau cikgu bagi arahan macam tu, semua orang akan terus buat. Okay, jadi kita nak try untuk semua orang cuba buat. Okay, cuba cikgu buat. Cuba cikgu cari. Gunakan highlighter atau pen atau pensil kat dalam ni. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, apa kata kita cuba. Cuba. Siapa yang online, dia punya connection dia kuat, dia akan dapat buat dulu. Siapa tu? Okay, tak apa. Macam itulah nanti dalam kelas. Tapi kelas saya hari ni tak ramai nak cuba. Kalau kelas sebenar dengan murid-murid sebenar, laju ni nanti, banyak sangat. Tengok dah ada orang alihkan, macam itulah. Itulah akan jadi. Nampak tak tu ada M tu.
Ni ada gambar. Sebenarnya kita boleh tahu siapa yang buat tapi kita tak nampak ni, jadi maksudnya kita tak tahu jugalah siapa yang buat. Okey, macam itulah nanti cikgu akan okey, sekarang kalau cikgu nak kawal keadaan macam ni, cikgu kena cakap okey semua berhenti, jangan buat apa-apa. Okey, berhenti semua, jangan buat apa-apa. Tengok ada yang buat lagi kan? Okey. Apa kata kita berhenti dulu, jangan buat apa-apa. Okey, stop macam itulah. Okay, saya nak ajar hari ni pun tajuk saya kendalikan Jamboard kan. Jadi saya bagi share saya macam mana saya handle Jamboard ni untuk pertama kali. Okay, siapa yang padam-padam tu? Stop dulu. Okay. Stop dulu semua. Okay, stop. Okay, stop. Okay. Cara dia yang nak senang, cikgu dah sediakanlah nama. Okay, saya pilih dekat sini nama. Okay. Cikgu Adila cuba cari. Cikgu Fatahia cuba cari. Okey, macam tu. Okey. Kita minta beberapa orang murid cari. Cari serentak pun boleh, cari seorang-seorang pun boleh. Ikut keperluan cikgu waktu tu macam mana. Siapa yang clearkan frame tu? Siapa tu yang berjalan-jalan tu? Nampak tak? Macam itulah akan jadi. Tapi sebab tadi dia pandai nak back, dia back lah balik. Okay, sekejap ya. Nanti cikgu-cikgu boleh buat sebab semua orang dah dapat dah share ni. Okay, boleh buat. Okay, saya ambil dari buku teks terus. Macam mana saya ambil daripada buku teks ni terus masuk dalam ni? Mesti ada yang nak tahu dan ada yang dah pandai, dia dah tahu. Okay, jadi saya nak sharekan dekat cikgu-cikgu yang belum tahu macam mana cara nak sharekan ni. Nak ambil. Okey, jadi kalau saya buka ni kejap Saya lupa pula nak buka awal-awal. Okay, saya buka daripada sini. Okay, ini buku teks. Sekejap ya. Macam mana kita nak ambil dari buku teks untuk masuk dekat dalam Jamboard. Tengok ada yang conteng, tu memang akan jadilah pertama kali. Jadi kita bersabar saja dulu untuk pertama kali kalau murid buat macam ni. Okay. Sekejap saya tunggu saya punya buku teks. Berapa banyak dia ni? Okey. Sekejap ya. Kita tengok. Tak ada. Dah keluar dah. Okay, contoh daripada buku teks ni, cikgu ambil lah mana-mana muka surat yang cikgu nak. Okay, kita ambil contoh. Wani, present balik Wani. Tak keluar. Present balik, okay. Sekejap ya. Sekejap saya try present balik.
Sekejap, saya nak share window ni dulu. Macam mana saya ambil dari buku teks. Okay, saya nak tunjukkan cikgu dulu. Okay, ada cikgu yang dah tahu. Ada cikgu mungkin dia terfikir kena scan dulu ke? Tak perlu scan. Macam ni je cara yang senang. Okay, laraskan dulu, siap-siap. Okay Contoh cikgu nak ambil ni teks ni. Okay, kalau saya akan gunakan tools yang ada dekat dalam ni. Snipping tool ni. Nampak kan? Snipping tool ni gunakan dia sebaik mungkin untuk kita crop. Untuk kita copy. Okay, tengok. Macam mana guna snipping tool ni. Okay, kalau cikgu buat macam ni lah. Okay, sampai sini saja. Lepas tu save. Savekanlah kat mana-mana. Kat picture biasanya kan. Kita try lah. Save. Dah save. Ini snipping tool. Okay, saya padam dulu. Sekarang saya nak present. Okay, macam tadi tu. Okay, kita biladap ni balik Okay. Tadi kan saya dah save kan. Okay, macam mana nak copy paste dalam Jamboard. Sekejap. Okay, contoh ni. Ni file lain, file Jamboard yang lain. Tapi kalau saya buat, saya akan save dekat dalam ni juga. Okay. Okay, kalau kita nak buka Jamboard ni, okay, kalau dah banyak-banyak macam ni, macam nak buka, tengok sebelah kanan bawah sekali. Kanan bawah sekali ni ada tanda plus. Okay, tambah. Jadi akan keluarlah Jamboard baru. Okay, macam mana tadi saya nak sharekan macam mana saya ambil daripada buku teks. Okay, ambil bahagian gambar ni. Okay, pilih dari Google Drive. Okay, Google Drive saya tadi tak ada. Google Drive pula, salah. Daripada upload ni lah. Okay, upload daripada komputer cikgu. Okay, tadi saya ambil gambar ni, 1, 2, 3 ni. Okay. Okay, akan keluar ni. Adjust lah sampai boleh baca. Tapi tak boleh besar lebih dari whiteboard cikgu. Ini contoh. Ni saya nak share macam mana cara gunakan snipping tool tadi. Okay, snipping tool. Okay, boleh crop saja dari buku teks mana-mana, buku teks atau apa-apa saja yang cikgu nak crop daripada mana boleh. Lepas tu bolehlah suruh murid nak garis ke nak apa kan. Okay, tu cara dia. Okay, sekarang kita tengok aktiviti seterusnya. Okay, aktiviti seterusnya. Okay, ni. Ni contoh aktiviti garis-gariskan ni. Cikgu boleh ambil lagi daripada buku teks yang warna-warni, yang cantik tu. Jadi, bolehlah buat aktiviti. Cari ciri-ciri. Murid akan gariskan ciri-ciri, cari ciri-ciri. Macam mana cara nak handle kelas? Sama ada cikgu nak suruh semua orang buat sekaligus serentak ataupun panggil nama seorang-seorang. Macam tu. Ada murid yang advance, dia dah gariskan dulu tu. Sebab apa dia boleh garis? Sebab saya dah sharekan Jamboard ni sebagai editor kepada semua orang yang tengok hari ni. Macam tu. Okay. Sekarang ni semua bahasa Melayu. Maksudnya kalau bahasa Inggeris, sains, matematik semua boleh ambil dari buku teks. Okay? Kita tengok pula. Okay. Kita tengok next pula. Ini matematik. Okay. Ada tak cikgu matematik yang volunteer untuk handle soalan matematik ni? Kalau ada, boleh buka mic dan kita test. Tak ada ke? Cikgu Sofian. Atas ni. Okay, Cikgu Sofian. Ada tak?
Cikgu Pok Sofian sila jawab. Ya. Baru nak baca soalan tu. Okey. Okey, macam ni. Macam ni Cikgu Sofian. Ha? Cikgu baca soalan ni dan tunjuk. Apa murid yang padam tu? Bukan tu. Tengok tu, dia padam. Zara ada 3 biji gula-gula. Haikal menghadiahkan 5 biji gula-gula kepada Zara. Zara membagikan gula-gulanya kepada 3 orang rakan-rakannya. Berapakah baki gula-gula yang ada pada Zara selepas itu? Okey. Zara ada 3 biji gula-gula. Okey, so dia ada 3 yang pertama. Kemudian Haikal menghadiahkan 5 biji gula-gula kepada Zara. So maksudnya dia akan jadi bertambah. So dia akan tambah dengan 5 biji. So jawapan dia ialah 8. Okay. Kemudian Zara membahagikan gula-gulanya kepada 3 orang rakannya. Okay. Maksudnya sekarang ni operasi seterusnya ialah bahagi. So 8 bahagi dengan 3. Tak kira lah di atas tembok ni. Okey, lepas tu sifir 3 darab 2 6. So 8 tolak 6 bakinya 2. Berapakah baki gula-gula yang ada pada Zara? Jawapan dia ialah 2. Betul? Okey, itu contoh cikgu matematik sedang terangkan macam mana cara nak buat. Okey. Sekarang okey, terima kasih Cikgu Sofian. Okey. Cikgu ataupun cikgu nak suruh murid kalau buat. Kalau mau buat jadi ada bahagian 3 bahagian kan. Tahniah. Okey. Boleh padam. Okey, saya tengok kalau saya padam kan. Okey, contoh boleh padam balik. Okey, tadi tu biasanya kalau kita dah biasa dengan murid, murid akan pandailah macam mana nak tulis. Okey. Kalau pertama kali mungkin tulisan dia akan macam-macam dulu, tapi selagi kita nampak bentuk dia, bagi saya itu tak ada masalah, kita boleh buat. Saya kena okey. Macam tu. Lepas tu, kalau cikgu kan biasa buat, okey, kita test untuk buat 3 orang, 2 orang serentak. Kenapa ni? Okay, kalau cikgu nak buat 2 orang serentak pun boleh. Untuk tadi cikgu yang terangkan. Tapi kalau cikgu nak murid pula yang buat, sebab Jamboard ni kita nak sama fungsi macam dalam kelas. Ada orang tolong padamkan. Jadi terima kasih padamkan. Okay, kalau nak fungsi dalam kelas macam biasalah cikgu buat yang cikgu matematik kan selalu buat garisan-garisan dekat whiteboard tu kan. Jadi bolehlah buat garisan tu siap-siap, lepas tu panggil. Okay, Ahmad buat jawapan ni, Sarah tulis jawapan, macam tu contoh. Okay, boleh buat macam tu. Okay, lepas tu kita teruskan dengan yang lain. Okay. Ini pula contoh. Okay, next screen. Ni contoh sains pula. Okay. Cadangkan bahan-bahan yang akan terapung dan tenggelam. Okey. Ceritalah dengan murid dulu. Apa barang yang akan terapung dengan akan tenggelam. Okey, letakkan pada kedudukan yang betul. Okey. Tu ada murid yang buat, mungkin dia akan tulis. Tapi sebenarnya cikgu tak nak tulis. Okey, contoh cikgu tak nak tulis. Cikgu nak cari gambar, cari gambar. Okey, mungkin cikgu boleh ajar murid siap-siap dulu ni cari gambar dekat sini. Okay. Biarkan mereka untuk menulis dulu. Okay, kita ajar dia cari gambar. Contoh, okay, semua murid kena tekan Google Image ni. Okay, cari gambar. Apa yang akan tenggelam? Batu. Okay, kita tengok gambar batu. Kita, kalau macam soalan macam ni, kita sesuai panggil murid seorang-seorang. Dah bincangkan ramai-ramai tadi, okay, cuba suruh beberapa orang murid cari.
Okay, contoh Alia ke cari batu. Dia cari batu, carilah batu apa yang dia suka kat sini. Untuk batu mana yang dia suka, satu batu. Okay. Nanti keluarlah gambar batu. Batu ni besar kan? Okay. Kecilkanlah, letak batu dekat sini. Macam tu. Okay. Dan seterusnya cikgu bolehlah. Okay ni, siapa yang letak gambar daun ni? Tengok, semua orang boleh buat. Maksudnya macam tu lah, sebab tu saya suka guna Jamboard ni. Dia memang akan mengaktifkan murid-murid mencari apa sahaja maklumat, membincangkan apa sahaja maklumat yang kita ajar pada hari itu. Okay, pandai semua. Bagus. Kita kebal akan jadi apa? Okay, kita kebal ni. Okay, maksudnya akan dapat macam-macam jawapan lah. Penuhkanlah ni, edit lah apa, kecil besar dia macam mana. Okay, banyak Layang-layang pun ada. Okay. Okay, dah ramai nak cuba. Okay, kita stop dulu. Kita tengok yang lain pula. Nanti boleh cuba lagi. Okay, saya next slide. Frame, okay. Dan apa-apa lagi aktiviti yang sesuai untuk pembelajaran aktif. Okay. Biasanya soalan lah, cikgu akan bagi soalan murid buat. Murid boleh buat dekat dalam whiteboard. Itu maksudnya murid tu akan aktif lah macam dalam kelas. Kemudian yang ni satu lagi. Tahukah cikgu-cikgu, tanpa cikgu sedari sebenarnya banyak lagi aplikasi yang dah biasa cikgu gunakan mampu berfungsi macam Jamboard. Maksud saya mampu berfungsi macam Jamboard tu ialah cikgu share dan semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat pada tempat yang sama. Dengan tengok pada butang share. Sebelum tu saya nak cakap, kalau banyak sangat aplikasi yang boleh berfungsi macam Jamboard, kenapa kita pilih Jamboard juga? Kenapa kita pilih Jamboard juga? Sebab macam saya pilih sebab dia punya ni, kat kiri ni tak banyak function sangat. Dia ada pen, ada pemadam, ada nak tunjuk-tunjuk ni, ada stiker. Fungsi yang dekat kekunci yang belah kiri ni tak banyak sangat. Jadi dia tak banyak sangat, tak banyak soalan. Dia tak banyak soalan, kita lebih tertumpu kepada aktiviti pembelajaran kita. Tak adalah cikgu macam mana nak buat huruf A besar, cikgu macam mana nak jadikan A tu warna-warni. Tak ada soalan macam tu. Jadi semua orang akan guna fungsi ni. Jadi tak banyak soalan dari segi teknikal lah maksud saya. Itu guna pastikan mana-mana tempat yang ada butang share ni kita kena manfaatkan. Contohnya dekat Microsoft Word, dekat Google Document, PowerPoint, ada semua ni. Google Sheet semua. Selagi mana cikgu menggunakan ni kemahiran buka Meet, present now, present a window ni. Dan juga selagi mana cikgu pandai get link tadi. Macam tadi saya dah tunjukkan cara get link kan. Get link sama ada cikgu edit dia mereka sebagai editor atau cikgu edit mereka sebagai viewer. Lepas tu copy link. Lepas tu paste dan akhir sekali murid akan buka. Macam tu sahaja. Sekian. Terima kasih. Macam tu. Ada apa-apa nak tanya ke? Shima ada soalan. Wadi saya nak tanya. Kalau macam kita dah share kepada student tadi daripada setting viewer kita letak setting editor kan, boleh tak kita tukar balik jadi viewer je? Tukar balik jadi viewer je. Jom kita test. Boleh ke tidak? Kalau saya rasa tak boleh dah sebab saya dah bagi link tadi kan. Tapi kita apalah kita test. Tengok sebab saya pun tak pernah buat. Kita tengok balik dekat share ni.
Tadi semua orang dah dapat kan? Orang yang dah dapat tadi dia akan dapat tak boleh lah maksudnya. Sekejap. Sebab tadi siapa yang dah dapat link tadi dia boleh share kan? Jadi saya rasa tak boleh. Jadi untuk saya buat macam ni. Saya copy siap-siap kerja saya. Okay, kalau tukar juga memanglah boleh tukar dekat sini. Okay, memanglah kita boleh tukar sebagai viewer. Okay, tengok balik. Boleh ke tak? Kita kena copy link balik. Kalau kita copy link balik, okay, kita tengok saya balik ke tidak. Adakah copy link yang sama ataupun tak sama. Kita test. Okay, cuba Kak Shima ni conteng kat sini. Boleh ke tak? Masih boleh conteng lagi ke tak boleh conteng? Okay, sekejap. Kat YouTube dah tak boleh sebabnya bila Wani dah ubah sebagai dia automatic. Kita refresh balik Jamboard tu dia automatic tak boleh edit. Macam tu. Jadi Maksudnya boleh kan? Saya tak pernah buat kan. Jadi kita test hari ni maksudnya itulah jawapannya. Maksudnya boleh lah. Maksudnya boleh lah. Maksudnya share ni boleh jadi viewer atau editor. Okay, maksudnya bila dah refresh macam tadi tak boleh. Kat sini Okay. inilah kekuncinya sama ada nak jadi editor atau viewer. Okay. Saya jadikan editor sajalah dulu supaya semua orang boleh gunakan. Okay. Wah, ni tak ada suara. Syazwani, tak ada suara, tak dengar. Macam mana yang lain? Ada suara tak? Tak ada suara. Tak dengar Wani. Tak dengar Wani. Tak ada.